Dalam pergelutan yang hebat itu, ternyata Datuk tidak dapat menandingi tubuh lembaga yang berbulu lebat itu. Datuk sering sahaja tercampak dan memang perangai Datuk tidak mudah mengaku kalah. Dia terus bergelut. Saya dan ketua kampung didakap rasa kecemasan. Di langit, saya lihat tidak ada sebiji bintang pun yang bersinar. Pokok-pokok di kiri kanan bagaikan dilanda taufan. Suasana burung hantu bagaikan orang berlagu mengiringi pertarungan Datuk dengan lembaga itu. Tiba-tiba, saya lihat berpuluh-puluh ekor burung gagak hinggap di ranting pokok. Kemudiannya berbunyi bersahut-sahutan. Burung-burung gagak itu terus turun ke tanah lapang. Tanah itu jadi gelap dengan burung gagak. Saya benar-benar berada di dalam keadaan yang cemas. Lembaga yang berbulu lebat itu terus mencampakkan tubuh Datuk ke pangkal pokok pisang. "Bacalah ayatul kursi," bisik ketua kampung kepada saya. Saya terdiam. Dalam saat-saat cemas begitu, saya jadi terlupa untuk mengingati ayat tersebut. Bila saya cuba, pembacaan saya banyak yang silap. Saya menggelabah tidak tentu arah. Datuk tidak juga pula bangun dari perdu pokok pisang itu. Saya teringat pesan Datuk bahawa ayat Al-Fatihah adalah ibu segala ayat dan mempunyai kelebihan yang tersendiri. Jadi, kalau kita berhadapan dengan musuh dan sudah tidak ada cara lain lagi untuk mempertahankan diri, bacalah ayat tersebut sambil berusaha melepaskan diri dari musuh dengan bertawakal kepada Allah yang Maha Besar. Jadi, Al-Fatihah pun saya baca dengan teliti supaya tidak silap. Bila sudah selesai dibaca, saya mula terasa semacam ada semangat baru di dalam diri saya. Fahamlah saya bahawa tidak ada kuasa yang lebih gagah dan kuat dari kuasa Allah. Saya perhatikan ketua kampung masih lagi terus membaca ayatul kursi. Di tanah lapang, lembaga hidup yang berbulu itu berdiri gagah dikelilingi oleh berjuta-juta burung gagak. Saya renung ke langit. Saya lihat ada benda terbang separas pucuk pokok kekabu, berkilau-kilau. Benda itu seakan-akan bentuk batang buruk. Di bahagian bawahnya pula keluar sejenis benda semacam tali dan berwarna merah. Benda itu berlegar-legar atas bumbu rumah timah dan akhirnya hilang lalu diganti oleh suara perempuan ketawa manja. Saya meraba telinga, hidung dan mata bagi memastikan apakah perkara yang saya alami ini satu khayalan saya sendiri. Saya meraba bumi dan rumput. Ternyata saya tidak berkhayal. Saya berhadapan dengan satu dunia yang cukup ganjil dan aneh sekali. Dalam samar-samar pada malam itu, secara kebetulan, di langit bulan pula mula bersinar. Saya lihat Datuk bangun menuju ke arah kami. Di tangannya masih lagi tergenggam batang serai dan bulu burung gagak. Hebat, memang hebat. Sepatah perkataan keluar dari mulut Datuk. Dia terus duduk, kemudian mencangkung, macam orang yang mahu memulakan perlumbaan berlari. Selepas itu dia bergerak lagi. Kedua belah tangannya diletakkan di hadapan. Kaki diluruskan ke belakang. Dengan perintah Datuk, ketua kampung mencacatkan bulu burung gagak dan batang serai di hadapannya. Datuk merenung ke arah lembaga yang berbulu hitam. Saya lihat Datuk bagaikan harimau yang mahu menerkam mangsanya. 10 jarinya mencakar-cakar tanah. Dia pejamkan matanya lalu mulutnya bergerak-gerak. Saya terdengar Datuk membaca sepotong ayat dari Al-Quran. Saya amati pembacaannya. Memang Datuk ada membaca ayat yang pernah dibacakan oleh Nabi Allah Yunus ketika ia berada di dalam perut ikan. Datuk menyerahkan hati dan perasaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang semua kepandaian yang ada padanya tidak terdaya melawan hantu raya jemaah syaitan itu. Datuk terus berdiri. Bulu gagak diangkatnya. Serentak dengan itu dia menyuruh saya membakar kertas. Bila api sudah menyala, ketua kampung lalu menghimpunkan daun-daun kering ke atas api yang membara itu.
Entah dari mana Datuk mendapatkan kemenyan. Dalam tempoh beberapa saat saja, kawasan kami penuh dengan bau kemenyan. Makin kuat bau kemenyan masuk lubang hidung. Kian kuat pula bunyi pokok-pokok di sekeliling kami dirempuh angin. Dahan-dahan bagaikan jatuh mahu menimpa kami. Tetapi bila dilihat di atas pokok pun tidak bergoyang. Suara agak-agak tetap terus sahut menyautan. Datuk membungkuk dan terus menumbuk tanah. Ke semua burung gagak di tanah. Semua burung gagak di tanah lapang itu bertebangan. Mereka hilang dalam sekelip mata. Deru angin pula tidak sekuat tadi. Semuanya terasa sepi. Saya lihat lembaga hitam itu hilang. Lebih kurang antara 5 hingga 7 minit kami dipeluk sepi. Datuk meletakkan pula bulu gagak di atas lengan. Ditiup 3 kali berturut-turut. "Ha, kau!" tampik ketua kampung. Bila di hadapan kami, wujudnya batang tubuh suami timah. Bila Datuk mahu menerpa ke arahnya, batang tubuh suami timah segera hilang. Tempatnya digantikan dengan kain putih. Kain itu bergerak dan mengelumbung. Saya, ketua kampung dan Datuk terus melihatnya dengan penuh teliti. "Mayat tu," kata saya. "Ya, memang dalam kain tu mayat," jawab Datuk. "Mayat siapa?" tanya ketua kampung. "Mayat suami timah," pendek Datuk menjawab sambil menyingsing lengan baju. Mayat yang terbujur itu bergerak lalu mengoyakkan kain kapannya. Mayat itu terus duduk. Kain kapan itu pula berkumpul di bahagian pinggang. Ketua kampung memberitahu saya bahawa itulah mayat suami timah yang telah ditanam oleh orang-orang kampung saya dahulu. Mayat itu memusingkan badannya sambil duduk, merenung ke arah Datuk dengan pandangan yang cukup tajam. Bau busuk mula menguasai kawasan tempat kami bernaung. Saya bagaikan mahu terkeluar isi perut. Angin malam pula terus bertiup. Bermacam-macam bunyi yang kami dengar. Dalam suasana yang begitu, saya terdengar bunyi suara orang lelaki merintih menahan kesakitan. Saya tidak tahu dari mana suara itu datang. "Korang jangan bercakap walau sepatah apa pun," Datuk mengingatkan kami. Dia maju selangkah ke hadapan. Saya perhatikan mata mayat itu lama-lama. Saya terkejut. Memang di bahagian mata itu terdapat lubang yang boleh mengeluarkan cahaya. Kalau seimbas pandang, lubang itu tidak mudah kelihatan terpelohong. Kelihatan macam mata manusia yang sempurna. Datuk undur ke belakang. Dia membuka baju dan mengenakan ketubuhnya kembali dalam keadaan yang terbalik. Dari rusuk baju sebelah kirinya, Datuk mengambil sebatang jarum yang panjang. Mayat yang sudah berbau itu berpusing-pusing di atas tanah. Datuk membaca mantra dan menepuk bumi 3 kali. Batang serai dibuang ke arah kanan, manakala bulu burung gagak pula dipijaknya dengan kaki kiri. Datuk melangkah 2 tapak ke hadapan. "Kau, suami timah." Cukup lantang suara Datuk. Mayat itu angguk kepala dan menutup kepalanya dengan kain kapan semula. "Kau kenal ketua kampung?" tambah Datuk. Mayat itu buka kain kapan lalu merenung ke muka ketua kampung. Mayat anggukkan kepala. Saya merasa cukup seram. Datuk menggawang-gawangkan tangan di hadapan matanya. Mayat itu berpusing ke arah Datuk kembali. Datuk menumbuk tanah dan mayat suami timah di hadapannya terus menjerit. Bergema ke seluruh kawasan. Pokok-pokok kecil bagaikan mahu tercabut. Mayat itu cuba bangun tetapi tidak boleh. Punggungnya seperti melekat pada bumi. Datuk pun mengangkat kedua belah tangannya ke atas, lalu diturunkan perlahan-lahan. Berhenti separas dada. 10 jari tangan Datuk kelihatan kembang macam menahan sesuatu. Saya perhatikan kaki kanan Datuk terbenam ke dalam bumi, separas dengan buku lali. Mayat di hadapannya terus berampas pulas. Mulut Datuk terkumat kamit. Fahamlah saya, Datuk sedang berdialog dengan mayat, kerana selalu sahaja mengikut Datuk dan selalu pula melihat dia bercakap dengan makhluk yang ganjil. Saya dapat membaca dan mentafsir apa yang dicakapkan oleh Datuk menerusi gerak bibirnya. Lebih kurang Datuk berbicara seperti ini. "Kenapa yang kau datang ke dunia ini?" "Menuntut sesuatu." "Apa yang kau nak tuntut?" "Isteriku." "Engkau dengan dia kan dah tak boleh bersama." "Aku tahu, tapi aku mahu pulang padanya. Aku mahu dia membela dan memberi aku makan."
Kalau dia tak mahu bagaimana? Aku akan mencari keluarga aku yang terdekat untuk minta perlindungan. Datuk berhenti bercakap. Timah yang sedar dari pingsan menerkam ke arah kami. Mayat itu masih lagi terkapai-kapai. Timah terus berlindung di belakang ketua kampung. Apa pesannya pada kau sebelum dia mati? Dengan mendadak sahaja Datuk mengajukan pertanyaan kepada Timah. Timah termenung sejenak mengingati sesuatu. Tak ada apa-apa pun, sahut Timah. Mesti ada. Kalau tidak, hantu suami kau ni takkan pulang, sanggah Datuk. Timah menggigit bibir. Mayat suami Timah kelihatan berempas pulas mahu bangun. Bila mayat itu boleh bangun, Datuk menekan kaki kirinya yang terdapat bulu burung gagak di bawahnya. Kalau kaki ni terangkat, syaitan yang menyerupai suami Timah ni akan lari, kemudian mengacau semua penduduk kampung, ujar Datuk kepada ketua kampung. Serentak dengan itu, saya dan ketua kampung menganggukkan kepala. Dalam keadaan yang serba gawat itu, dengan tiba-tiba Timah bersuara. Dia ada pesan. Sebelum dia dimandikan dan dikafan, dia suruh saya tikamkan tapak kaki dia dengan jarum. Kau buat tak apa yang disuruhnya? Datuk memotong cakap Timah. Tidak. Kenapa? Tak sampai hati. Kalau kau buatnya dululah kan, semua ni takkan terjadi. Saya tak fahamlah. Suami kau yang sebenarnya tu dah mati. Apa yang kau lihat dan kita lihat ni ialah kapit dia. Maksudnya? Soal Timah macam orang bodoh. Suami kau masa hidupnya berkawan dengan syaitan. Bila dia mati, kapit atau kawan dia tu akan mencari tuan yang lain. Dengan cakap Datuk itu, Timah mengerti tentang keadaannya yang sebenar dan dia pun mulai faham kenapa pada masa suaminya hidup dahulu, tanah, sawah dan kebun tidak pernah dijenguk tetapi habis ditebas dan dicuci orang. Bila ditanya pada suaminya, dia hanya mendapat jawapan begini. Sahabat kita yang mengerjakannya. Dan sekarang fahamlah Timah siapakah sahabat suaminya yang sebenar. Dia juga mula faham kenapa suaminya selalu bercakap seorang diri pada waktu dini hari. Ketua kampung terus tercengang melihat keadaannya tidak pernah dimimpikan untuk melihatnya. Datuk menyuruh saya memijak bulu burung gagak. Saya akur dengan perintahnya itu. Bila dipijak, tapak kaki saya terasa cukup panas. Datuk terus meluru ke arah mayat. Datuk merentap kain kafan yang membalut bahagian kaki mayat itu. Mayat terus mengulurkan kedua belah tangannya pada Datuk seolah-olah minta pertolongan. Datuk tidak menghiraukan semuanya itu. Saya lihat Datuk terus menarik kaki mayat. Dia memasukkan sesuatu di situ. Lagi sekali mayat itu menjerit. Bila gema jerit mayat itu berakhir, saya lihat Datuk duduk berdirikan lutut. Di atas kepala saya terdengar pula bunyi sesuatu yang berat dan keras melanggar pokok. Saya terus meniarap. Bila saya bangun dari meniarap, saya lihat mayat suami Timah sudah tidak ada lagi di situ. Tetapi bau busuk tidak juga hilang dari tempat yang kami duduki. Datuk datang ke arah kami. Di kaki langit cahaya kemerah-merahan mula naik. Tidak lama selepas itu, terdengar suara beduk di palu orang bertalu-talu dan diikuti dengan suara azan yang memecahkan kedamaian subuh hening. Datuk menyuruh Timah kembali ke rumahnya. Kami bertiga pula terus menuju ke surau. Selepas mandi dan menunaikan fardu subuh, Datuk mengadu pada saya yang kepalanya terasa pening. Sebaik saja Datuk melangkah mau keluar dari surau, dia terjatuh. Orang-orang kampung mengusung Datuk ke rumah ketua kampung. Seorang dukun dipanggil untuk merawat Datuk. Setelah minum air panas bercampur limau nipis, sakit kepala Datuk beransur kurang. Kemudian, dukun itu mengurut seluruh tubuh badan Datuk hinggalah pulih. Angin, kata dukun itu kepada Datuk. Sebaik saja Datuk sendawa dan kentut pun bertalu-talu. Semua orang yang berada di rumah itu riuh rendah. Bila ketahuan sudah berakhir, ketua kampung menceritakan apa yang kami alami pada malam semalam. Ada yang mengkerutkan muka dan ada pula yang giling kepala. Namun, mereka tidak menolak untuk diajak pergi ke tempat kejadian malam semalam. Semuanya terpaksa mengalah pada ketua kampung yang meminta mereka sarapan pagi di rumahnya. Kira-kira 12 orang penduduk kampung, termasuklah saya, Datuk dan ketua kampung, terpaksa duduk bersila di anjur rumah ketua kampung menikmati kopi dan rebus pisang pada pagi itu. Badan terasa segar. Bila perut sudah diisi, barulah sedap mengatur perjalanan.
Matahari pagi terus bersinar ketika kami meninggalkan anjur rumah ketua kampung. Sepanjang perjalanan, tidak banyak orang yang bertanya sesuatu daripada Datuk ataupun saya. Semuanya melangkah dengan tenang. Kira-kira 2 rantai mahu sampai ke tempat kejadian tersebut. Semua orang menekuk hidung. Bau busuk mula tercium. 2-3 orang kampung tidak mahu meneruskan perjalanan. Mereka muntah dan terus pulang. Hei, bau bangkai apa ni? Saya terdengar suara yang bertanya kepada Datuk. Pertanyaan itu tidak segera dijawab oleh Datuk. Dia cuma tersenyum. Entahlah, cuba tanya ketua kampung. Sebaik sahaja Datuk habis bercakap, dia berdehem 2-3 kali. Itulah bau yang kami cium sepanjang malam, sahut ketua kampung sebelum orang yang bertanya itu mengemukakan pertanyaan padanya. Bila saja kami masuk ke tempat kejadian malam tadi, bau busuk itu bertambah kuat. Datuk terus menunjukkan pada orang-orang kampung tempat mayat itu duduk. Tanah di situ kelihatan berlubang. Di sekelilingnya terdapat sejenis serbuk berwarna putih seperti hampas kelapa. Bau busuk yang cukup meloyakan tekak itu berpunca dari situ. Tiba-tiba Datuk mengambil secebis kain putih yang terdapat di situ. Bila diangkat kain itu, ia bertukar menjadi habuk macam tepung. Tangan Datuk yang memegang kain itu digosokkan ke tapak kaki kiri. Tujuan Datuk berbuat begitu untuk mahu menghilangkan bau busuk yang terdapat di tapak tangannya. Ini membuktikan bahawa syaitan itu memang wujud. Dia mempengaruhi anak Adam mengikut keadaan, ujar Datuk tenang. Matahari pagi kian meninggi, sudah melampaui pucuk getah. Dari situ, kami terus ke rumah Timah. Sampai sahaja di kaki tangga rumahnya, Timah terus mengadu bahawa dia tidak boleh duduk di dalam rumah peninggalan suaminya. Kenapa? Ketua kampung menyoal. Seluruh rumah berbau busuk, macam bau bangkai. Hingga kan beras dalam tempayan pun berbau busuk tu. Suara Timah sayu. Dengan perintah Datuk, saya disuruh naik ke rumah. Sebaik saja saya berada di muka pintu, saya terus termuntah. Semua yang saya makan pada pagi itu habis keluar. Cepat-cepatlah saya turun. Atas persetujuan orang-orang kampung, sebuah rumah lain didirikan untuk Timah. Rumah lama dia ditinggalkan terbiar. Rumah baru Timah didirikan berhampiran dengan rumah ketua kampung. Dengan usaha ketua kampung itu sendiri, iaitu selepas 3 bulan, Timah dijodohkan pula dengan seorang nelayan yang tinggal di Teluk Gadung, iaitu di Pulau Pangkur. Habis dari perkongsian hidup Timah dengan suami barunya itu, mereka dikurniakan seorang anak lelaki, dan anak lelaki itu kini sudah bekerja dengan Bank Bumi Putra. Dalam tahun 1977, anak lelaki Timah itu telah ditukarkan dari Bank Bumi Putra Ipoh ke Bank Bumi Putra Batu Pahat Johor dan sekarang bertugas di Kuala Lumpur. Masa orang-orang kampung mendirikan rumah Timah, saya dan Datuk turut membantunya. Malah sebelum Timah pindah ke rumah barunya, Datuklah orang yang pertama tidur di situ. Tujuan Datuk berbuat begitu untuk menjamin rumah itu tidak didatangi lagi oleh sebarang hantu syaitan. Di samping Datuk juga mencari sesuatu alamat. Menurut Datuk, setiap orang yang mahu menduduki rumah baru, sekurang-kurangnya 1 malam mesti ditidur oleh orang lelaki terlebih dahulu dengan membawa sebungkus gula, susu dan segenggam beras. Orang yang tidur di situ mestilah dirinya dalam keadaan yang bersih. Sebaik-baiknya melakukan sembahyang hajat di rumah itu, mohon petunjuk dari Allah dan ataupun memohon padanya supaya orang yang akan mendudukinya kelak tetap selamat serta melakukan sesuatu yang baik dan teguh iman serta kuat beribadat. Pada hari Timah menaiki rumah barunya, orang-orang kampung telah mengadakan pembacaan doa selamat. 2 hari selepas Timah duduk di rumah baru, saya dan Datuk pun meninggalkan kampung Cangkak Cermin. Sebaik saja Datuk sampai ke rumahnya, dia lagi sekali jatuh pingsan. Bila Datuk sedar dari pingsan, seluruh badannya lebam. Dia tidak boleh berdiri. Datuk terpaksa merangkak dari muka pintu hinggalah ke tempat tidur. Seluruh sendinya terasa sakit, macam ditikam-tikam dengan jarum. Apabila malam, Datuk menjerit sendiri. Anehnya Datuk saya ini, bila dibawa ke doktor, ternyata dia tidak mengalami sebarang sakit. Dan bila dia masuk ke dalam rumah, sakitnya datang semula. Dan Datuk tidak mengizinkan saya ataupun nenek mencari dukun untuk mengubatinya. Sakit Datuk itu berlanjutan hinggalah ke bulan puasa. Tetapi yang peliknya, Datuk dapat meneruskan puasanya dengan sempurna. Pada malam 27 likur, Datuk memanggil saya dan nenek. Dia menyuruh kami mencari limau 3 serangkai yang mengarah ke matahari terbit. Limau itu harus dipetik sendiri tanpa menggunakan galah ataupun tangga.
Akhirnya, apa yang dikehendaki oleh Datuk itu saya perolehi. Dia suruh saya meletakkan limau itu di atas pinggan putih bersama dengan pinang yang kering. Lebih kurang pukul 12 malam, rumah Datuk didatangi oleh bau yang cukup wangi. Saya lihat pintu rumah Datuk terbuka dengan sendiri. Tidak berapa lama selepas itu, saya terdengar bunyi suara orang perempuan membacakan Quran. Suaranya cukup merdu yang datangnya dari tempat tidur Datuk. Perkara itu berlaku 3 malam yang berturut-turut. Saya tanyakan hal itu pada nenek. Kata nenek, isteri muda Datuk datang mengobatinya. Kadang-kadang saya terdengar orang bercakap dengan Datuk. Pernah juga saya terdengar orang itu bertengkar dengan Datuk. Bila pertengkaran itu berakhir, suasana menjadi sepi. Kemudian dengan jelas saya mendengar suara orang perempuan itu berkata begini pada Datuk. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sudah cukup lengkap untuk manusia. Di dalamnya tersembunyi 1000 rahsia perubatan. Apa salahnya kita mengambil ayat-ayat daripadanya untuk penawar? Dan saya tidak pernah bertanyakan hal itu pada Datuk. Walau bagaimanapun, saya merasa gembira. Bila pagi Syawal, saya lihat Datuk sudah pun sihat. Dia bangun pagi-pagi dan membaca Al-Quran sebelum pergi sembahyang hari raya. Di masjid, Datuk duduk di barisan hadapan membaca takbir bersama dengan orang ramai. Setelah selesai sembahyang hari raya, saya dan Datuk terus menziarahi rumah seluruh penduduk kampung. Bila saya dan Datuk kembali ke rumah, saya terkejut melihat 2 orang perempuan yang duduk di anjur rumah. Perempuan yang berusia agak lanjut itu tersenyum pada saya bila saya melintas di hadapannya. Manakala perempuan muda yang berselendang lingkup itu wajahnya terlalulah manis air mukanya dan cukup bersih. Siapalah, bertanya di dalam diri saya, siapakah gerangan perempuan itu? Dalam keadaan kebingungan itu, saya lihat perempuan itu mendekati Datuk, lalu mencium tangan Datuk dengan diperhatikan oleh perempuan di sebelahnya. Nenek cuma tersenyum sahaja. Terima kasih kerana mendengar dari mula hingga habis. Kepada kawan-kawan yang lain warga Radio 12 Malam, sekiranya ingin mengikuti episod Taman Charles ini, jangan lupa telah saya siapkan di dalam playlist. Boleh tonton daripada sana. Terima kasih saya ucapkan lagi kepada anda semua. Assalamualaikum.